dan selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar? Datang ke channel Cikgu Ipun. Cikgu harap murid-murid semua berada dalam keadaan sihat dan berkobar-kobar untuk belajar. Okey, baik. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Kesihatan tahun 6. Sudah bersedia? Jom kita tengok apa tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Baik murid-murid, hari ini kita dah masuk ke unit 2 iaitu siapa. Kalau murid lihat pada paparan yang cikgu tunjukkan di situ, salah siapa ya, kita pun tak tahu salah siapa dan kerana apa. Di sini ada beberapa petikan akhbar. Mari kita lihat. 3 remaja pemilik laman. Oh, nampaknya ini berkaitan dengan salah laku murid-murid ya. Ketagihan internet kanak-kanak serius. Itu memang sekarang memang satu perkara yang sangat topik yang hangat dibincang. Bukannya apa murid-murid? Sebab apabila terlalu lama menghadap gadget ataupun paparan monitor skrin ni, ada kesan sampingan kepada kesihatan kita ya, terutama mata. Malaysia on track to health AIDS epidemic, says Subra. 144 ponteng kena cukup. Janganlah ada di kalangan murid-murid ya. Malaysia mahu kurangkan jangkitan HIV baru akhir tahun depan. DVD cetak rompak lucah. Tak elok murid ya semua ni. Bayi ditemui di tepi tong sampah. Kasihannya murid-murid. Remaja jahil pendidikan seks. Remaja sekarang pada cikgu dah tak jahil dah murid-murid. Ramai tahu, cuma macam mana kita nak cakap ya, untuk mengelakkan pelaku, dekatkan diri kita dengan agama dan keluarga. InsyaAllah benda ini akan terhindar dan kita akan melaluinya secara sihat. Sasar penurunan kes baru HIV. Okey, apabila bebas ini murid-murid, memang HIV mudah mereka 100 dump their babies. Who are they? Kita lihat nanti. Teruskan. Baik. Kita akan belajar hari ini murid iaitu unit 1.2.1 dan juga unit 3.2.1. Okey. Mari kita lihat berdasarkan kepada gambar yang cikgu paparkan murid-murid. Situasi ambil peduli. Mari kita lihat. Ini sebenarnya cikgu ambil daripada buku teks murid-murid ya. Kalau murid-murid nak rujuk buku teks Pendidikan Kesihatan muka surat 8. Baik. Haikal menghadiri ceramah berkaitan dengan isu sosial. Okey. Antara gambar yang dipaparkan ialah situasi-situasi yang mendorong kepada tingkah laku seksual. Haikal merancang untuk menyampaikan maklumat tersebut kepada rakan-rakan sekelasnya. Sebelum kita pergi lebih jauh murid-murid, cikgu terangkan. Apakah itu tingkah laku seksual? Tingkah laku ni seksual baik. Tingkah laku seksual merujuk sebarang perlakuan individu yang mendorong kepada isu seksual. Okey, isu seksual maksudnya yang seperti percakapan, ya, pandangan pun boleh murid-murid ya. Seperti yang kita belajar pada unit 1, murid sekarang telah berubah ya, kanak-kanak kepada remaja. Jadi berlaku perubahan daripada segi fizikal. Okey. Perubahan fizikal murid-murid ini murid perlu jaga. Ya, ini boleh merangsang nafsu seksual daripada orang sekitar, komuniti, jika murid-murid tidak pandai ya. Baik, kita tengok gambar yang pertama. Tengok ya. Ini kanak-kanak perempuan. Macam mana nak mengelakkan diri daripada diganggu, yalah, ada orang kata
orang yang ketagihan seks ni murid-murid ya. Jika murid, terutama perempuan, tak semestinya perempuan murid-murid, lelaki pun sama. Jika ada orang yang mencurigakan di dalam lift, jangan naik. Ya. Kalau murid sedang berada di dalam lift, turunlah. Kalau jika murid tahu, biasanya di komuniti murid, murid kenal siapa orang-orangnya yang berperangai agak kurang sopan dan sebagainya. Murid elakkan daripada bersendirian dengan mereka-mereka ini. Bersendirian dengan mereka ini. Ya. Okey. Tengok gambar yang kedua ya. Jika sepanjang perjalanan murid rasa diekori dan diperhatikan, carilah tempat yang sesak. Suka berjalan di lorong-lorong sempit sendirian. Sebenarnya murid-murid, kadang-kadang perlakuan kita sendiri yang mendorong kepada isu seksual ini. Kerana kita orang untuk melakukan jenayah seksual pada kita. Kerana kita bersuka bersendirian di tempat-tempat sunyi. Carilah alternatif ataupun laluan lain murid-murid. Elakkan daripada bersendirian. Ya. Sebab bila kita bersendirian, memberi peluang kepada penjenayah seksual ini untuk melakukan apa yang mereka suka terhadap kita. Baik, seterusnya. Tengok ya. Ini pun satu isu seksual juga murid-murid. Tengok ya. Pekerja pembersihan, lelaki bertugas membersihkan tandas wanita. Memang tak kena lah murid-murid. Ini tanggungjawab syarikat pembersihan lah. Sepatutnya syarikat pembersihan menugaskan petugas perempuan sahaja untuk membersihkan tandas untuk kaum wanita. Kerana kita pun faham di tandas inilah kaum wanita menggunakan pribadi mereka untuk untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang mereka tak nak orang lain lihat. Jadi kalau pekerja pembersihan itu lelaki, dah tentu dan jelaslah pekerja itu akan nampak. Dan selain daripada itu, jika dia bertugas di dalam tandas wanita, dah tentu matanya akan meliam. Ya? Jadi ini juga akan mendorong kepada pelakuan seksual. Ya? Sebenarnya benda ini datang daripada dorongan. Dia selalu tengok tubuh wanita, mulalah dia terdorong untuk melakukan jenayah seksual. Murid-murid faham ya? Okey. Gambar yang terakhir murid-murid kita lihat. Apabila bersesak-sesak di dalam bas, nampak lelaki tu jahat tu, dia rapat-rapat dengan budak perempuan tu. Sepatutnya tak bolehlah begitu. Ya? Murid nampak ya gambar ni kan? Lelaki tu dia cuba rapat-rapat dengan murid perempuan tu. Tak boleh begitu tu. Merapatkan badannya. Okey. Apa perlu dibuat murid-murid? Jeritlah. Ataupun cari ruang. Elakkanlah dalam keadaan bersesak-sesak begini. Ya, elakkan daripada keadaan bersesak-sesak begini. Boleh murid-murid faham ya? Sebenarnya murid-murid kita perlu jaga. Kita harapkan orang untuk jaga kita. Kita yang akan perlu tentukan keselamatan diri kita ketika kita berada dalam komuniti. Ya? Okey. Okey, jika murid-murid telah faham, okey. Mari kita buat sedikit latihan. Okey. Nyatakan untuk menjaga keselamatan diri dari gangguan seksual terutama di tempat awam. Okey ya. Ini latihan cikgu beri untuk murid-murid. Cikgu murid-murid catat soalan ini dan tuliskan jawapannya di dalam buku pendidikan kesihatan. Tuliskan beberapa cara ya yang murid rasa murid boleh fikirkan cara untuk menjaga keselamatan diri murid-murid dari diganggu terutama pada segi seksual ketika berada awam. Ya. Murid boleh rujuk perbincangan kita tadi dan juga murid boleh berbincang. Berbincang, bertanya dengan ibu, bertanya dengan kakak, abang
mungkin mereka boleh memberikan lagi penjelasan yang daripada sudut yang berbeza kepada. Jadi cikgu dapat siapkannya. Jadi akhir kata cikgu ucapkan selamat maju jaya, jaga kesihatan murid-murid, patuhi SOP. Sampai jumpa lagi. Bye.